Mac, April pitching. Jun, Julai, Ogos mesyuarat penerbitan. September SST. Jalan. September je SST keluar je dah boleh menulis. Lah. Kalau tally tu dah kontrak dia tu dia tak buat sebab melobi saja pun dah kan? Dan susah nak melobi pun dah makan 100,000. Ini yang terkini lah Mai. Setelah kita meluahkan perasaan kekecewaan kerana menunggu terlampau lama dan kemudiannya KP telah mengumumkan akan diumumkan 50 syarikat yang terpilih dan kita bermain isu tu lagi dan terkini KP kata akan ada lagi satu pitching perolehan swasta dan kemudiannya akan ada finish product yang akan dibuka oleh RTM bersama dengan syndicated program-program antarabangsa. Jadi maknanya tadi bila kita push yang ini 50. Push lagi akan ada lagi pitching. Push lagi akan ada finish product. Push lagi ada syndicated. Nampak? Okay. Jadi kalaulah tanya Mas, kalau tanya Mai lah, patutnya kita ni diberitahu keseluruhan tu tak? Yeah. Rather than diberi sikit-sikit dan kita akan jadi marah kerana kita tak tahu apakah perancangan. Sepatutnya kita tahu. At least kita boleh merancang masa depan kita. Daripada mengharap contohnya perolehan di RTM, kita kena fikir buat kerja lain ataupun mungkin buat persediaan untuk berhadapan dengan situasi itu. Apa pandangan Mai tentang tu? Runcit ni. Ya, betul. Macam mereka nak buat perubahan dengan alasan saya tengok dalam Datuk KP punya IG, dia kata we want to grow. Alright. So jadi kita pun nak grow. Siapa yang tak nak grow? Kan? Tapi are we going to grow together? Tak, maksudnya macam kita tak buat kerja ni. 6 bulan tak buat kerja. Sebab 6 bulan tempoh menunggu. So nak survival kita orang industri. So jadi apa sebenarnya yang ada di pihak penguasa atas diberi stages by stages tu. Maksudnya masalah duit ke, peruntukan tak cukup ke, ataupun masih dalam proses mengkaji. Maksudnya kalau mengkaji tu maksudnya sistem yang dulu tak efektif lah. So mereka nak mengkaji sistem sekarang yang bagi sikit ni. Tapi cara tu memang memberi kesan yang besar kepada kita lah, survival kita yang mana bergantung banyak rezeki kita punca daripada RTM. Sebab TV swasta dia tak banyak. Dia tak banyak dan dia ada banyak tapi dia ada certain company yang dia rasa dia boleh bekerjasama lah. Okey Mai. Dah lalu macam-macam dah. Tahun ni keadaan semakin lagi kritikal kalau kita mengharapkan RTM tak tahu lagi tahun depan macam mana. Jadi sebagai penulis skrip yang berpengalaman dan senior lah, apa nasihat kepada orang-orang ataupun penulis skrip yang baru nak berjinak-jinak ni, rasa macam mana Mai mula-mula masuk? Wah, ada satu padang yang luas, hijau di hadapan mata dan akan menjadi mendapat pendapatan yang tinggi sebagai penulis skrip. Jadi apa nasihat kepada penulis skrip yang sedang berminat? Nasihat saya, peluang masih ada. Peluang masih ada di banyak tempat. Contohnya dalam industri ini kita ada OTT, platform OTT, over the top, ataupun bahasa umum dia adalah video streaming lah. Macam contohnya Netflix, View, lepas tu kita ada iQIYI, Amazon Prime, Disney Plus. Ini semua ambil produk dari Malaysia, daripada produser tempatan. So jadi orang-orang baru perlu memahirkan diri untuk meneroka pasaran itu. Cuma pasaran itu saya ada masalah dengan pasaran itu kerana tidak ada tapisan.
So jadi kalau saya forte saya love story. Tetapi saya bila saya buat love story di situ dia akan ada adegan ranjang. Yang melampau lah sebab saya dah kena kan, dah pernah buat. Dan dia ada dari segi roh. Macam ialah macam orang yang dah mati boleh muncul balik. Makna tak ada tapisan. Which is benda tu salah dalam kita punya agama. Tetapi benda-benda ni bagi saya tak boleh buat lah. So, jadi saya untuk OTT saya dah buat dulu 2018 sampai 2021. Tapi lepas tu saya terpaksa slow down sebab ada benda-benda yang tak kena dengan prinsip saya lah. Contohnya dari segi kejahatan yang melampaui batas, menentang kejahatan dengan kejahatan. Boleh menentang kejahatan dengan kejahatan tapi jangan to what extent. Maksudnya macam mempromosi keganasan, terlampau seks. Yang paling itu adalah horror yang dia tidak bersandarkan kepada kepercayaan kita yang sebenar tentang jin dan syaitan tu. So jadi saya rasa macam lebih baik saya slow down sikit lah. Maksudnya saya berehat sikit dululah. So saya nak tengok dulu macam mana konten-konten dalam OTT ni. Tapi untuk generasi baru yang tak kisah dengan moral yang you all pegang daripada kecil. So you go ahead. Sebab bidang tu akan berkembang. Bidang tu memang tengah berkembang sekarang, berkembang dengan pesatnya. Tetapi TV tidak mati. TV masih ada. Dan TV akan pergi ke optimum, ke level optimum. Sebaik ke tahap yang terbaik yang dia boleh ada lah. Which is not 100% tapi around 70%. So TV masih ada. Dan penonton TV mungkin masih ada yang Melayu-Melayu ni. Dan ada kawan saya, director kata mungkin makcik-makcik nanti dah tak tengok TV. So satu hari nanti kita tak ada kerja. Macam mana kita tak pernah fikir ke satu hari nanti kita bangun pagi yang selama ni menonton kita punya drama, melodrama, family, keluarga kan. Macam mana kau tak pernah fikir ke satu hari nanti kita bangun-bangun kita tak ada kerja. So jadi apa yang dia cakap tu memang betul lah. Sebab saya tak ada kerja because saya dapat offer daripada platform OTT. Tapi saya tak boleh buat. Saya tak boleh buat sebab konten. So jadi saya kata okeylah tak apa, saya ambil masa untuk rehat. Dan saya cubalah pergi pitching di TV. Pitching tapi tak ada TV jawapan swasta. Boleh katakan TV swasta, sebuah TV swasta ni tiap bulan dia buat pitching. Tiap bulan kita nampak kat Facebook kawan-kawan kita yang seronok pergi pitching ambil gambar sampai ditegur oleh producer. Tapi saya kata tak, itu memang kita punya trademark. Macam saya kalau pergi pitching RTM, I love RTM tu wajib. Lepas tu tag pelawat tu wajib ditunjuk dalam ni kan. So jadi pergi stesen mana So jadi bila mereka buat macam tu, mereka memberitahu pada saya ni yang kadang tak dijemput ni sebab kadang-kadang dia orang takut nak jemput saya sebab Mai kena bayar. Itu yang ada dalam kepala producer. Tak naklah panggil Mai, nanti kena bayar dia. So dia orang panggil junior-junior saya yang tak kena bayar ni, yang free-free ni. So jadi bila junior-junior saya ni post, saya suka. Sebab at least saya tahu dia orang buka pitching. Beriman buka pitching. Dapat tak? Tak dapat. Dapat tak? Tak dapat. Sebab tu saya pun ada juga hantar. Producer minta, Mai tolonglah bagi satu, bagi. Tak dapat. So jadi Astro pun tak dapat. Saya pergi TV Sarawak pun tak dapat. Saya kesian sangat dekat producer saya. Sebab tiket kapal terbang. Kos kan. Hotel, makan apa semua. Lepas tu katanya bajet rendah. Bajet sikit tahun ni. So dia orang bagi sikit je. Dan producer daripada Semenanjung kena JV pula dengan producer Sarawak. Tujuannya to boost up the industry kreatif di Sarawak. So jadi kenapa tak cakap wawal? Kalau cakap wawal, bolehlah kita tak payah pergi. Biar orang sana pergi. Kos rendah. Tapi JV dengan sini because
transfer teknologi ke sana, transfer talent, transfer knowledge. Sebab di sana, industri sana lebih rendah sikit daripada kita. So the idea is good. Tapi pelaksanaan dia dah ramai-ramai pergi. 130 tajuk pergi. So jadi kawan saya kata tak apa Mai, dapat berjalan. Tapi kawan saya seorang tu dia kesian dekat producer, dia kata director Sarawak. So dia kata tak apalah dia tak pergi, biar director push. Dia kata sebab untuk minimize cost, cost producer untuk cari job. So jadi itu yang berlaku tahun ni. Yang tak pernah berlaku sebelum ni. Maknanya dah nampaklah sesuatu yang berat di hadapan kita ni. Berat. Tapi di sektor OTT masih banyak job. Lepas tu untuk yang muda-muda ni, you all boleh explore short form video content, SPV. Sebab sekarang ni di TikTok, di YouTube memang banyak orang-orang buat video. Video-video pendek, cerita-cerita pendek yang kelakar-kelakar. So diorang ni boleh buat duit kalau video diorang menarik. Dan the future mungkin ini. Kat situ kan. Sebab anak saya yang Gen Z, lahir tahun 2005, dia Gen Z yang hujung. Dia tengok Netflix ataupun apa-apa platform yang video streaming tu, dia tengok 15 minit saja. Dia pangkah kalau tak best. So dia tekan play, cerita lain. 15 minit dia pangkah. Dia tekan play, cerita lain. So dia ada banyak tajuk-tajuk tu yang dia orang akan tekan je pangkah, 15 minit pangkah. Maknanya attention span dia orang tak boleh lama. So dia orang kena 15 minit kena grip betul. Baru dia teruskan. Pesanan saya untuk penulis-penulis yang berumur 30-an, umur 40-an, masih seronok nak bekerja dalam industri, nak menyara keluarga dengan hasil pendapatan menulis skrip, kena master penulisan yang standing dengan negara luar punya produk. Sebab kita tak boleh macam meleret. Macam drama kita sampai 4 episod duk itu je. Kan? Tak jalan-jalan cerita. Tak jalan-jalan cerita, tak bergerak. Setiap episod kena ada premis dia. Tapi tak ada premis. Bila kita tengok episod 1, premis dia apa? Sama dengan 2. Sama 3, sama dengan 4. 5 ada gerak sikit. Lepas tu dia mendata balik. Tapi kalau macam untuk platform OTT, dia tak panjang. Dia 10 episod, 4 episod, 6, 8. Dan dia 15 minit yang pertama tu kena grip. Sebab dia ada macam 5 act. So first act tu dah memang tahu hero nak apa. Hero ada masalah apa. Dan hero kena mati-mati kejar dia punya matlamat dia untuk dapatkan benda tu. Kalau dia tak buat, dia die. So dia kena buat. So jadi kena jelas. Konflik kena jelas. Konflik kena besar. Besar lagi daripada diri hero. Konflik yang agak mustahil bagi dia. So jadi orang macam seronok nak tengok. Sebab konflik tu lebih besar daripada keupayaan dia. So jadi 15 minit tu lah yang ada, you all ada 15 minit je yang baru-baru menonton ni lah. Formula penulisan skrip ni. You all ada 15 minit je untuk grim order. Ini based on maklumat yang saya dapat daripada anak saya. Dan mereka banyak yang tengok video daripada YouTube. Dan ada yang tengok reality macam streaming, live influencer daripada luar yang 24 jam streaming. So dia orang tengok influencer ni buat apa setelah 24 hari. So saya tanya anak saya, takkan you all tengok 24 jam tengok hidup dia? Tak, dia orang tak keluar masuk. Tapi yang keluar masuk tu ramai. Sebab tu dia boleh make money. Tapi benda tu unscripted. Betul. It's a reality. So TikTok, YouTube adalah medium short form video content, short stories yang diorang boleh scroll. Tapi ini mungkin akan berlaku di generasi alpha, which is bawah lagi pada anak saya lah, anak-anak buah saya yang kecil-kecil ni. Kita tahu future apa. Tapi saya tetap berkeyakinan TV masih ada. TV masih ada. Konten masih diperlukan lah. Mana penulisan skrip tu perlu lah. Penulisan skrip tu ada. Cerita panjang masih ada. Telenovela 100 episod, 80 episod tu masih ada lah. Sebab kita buat duit
Panjang-panjang tu lah sebab itu makcik-makcik yang kita tengok tunggu, tu. Apa jadi, Sakit hati, marah, watak jahat terlalu jahat, watak baik-baik sangat kan. Lepas tu dengan sekeping kertas boleh rampas syarikat. So benda-benda macam tu saya rasa masih ada penontonnya. Masih ada penontonnya. Jadi jangan berputus. Memanglah tahun ni adalah tahun masuk angin keluar asap. Tapi kita tak boleh berputus asa kan. Ya. Dan saya alhamdulillah juga saya pun dah dapat satu Finas. Okey. Dana Finas lah. Dana Finas baru ni keluar ni. Yang dana yang baru ni semalam menteri bagi tu. Bagi SST. Okey. Dana first time filmmaker yang 500,000 tu. Alright, alhamdulillah. Tahniah. Okey. Kita dah nak ke penghujung rancangan. Apa harapan Mai kepada kerajaan? Kita dah kalau Mai kata dah 15 tahun sejak 97 aktif tapi bermula 1997. Kalau 1997 sampai sekarang dah 26 tahun. Dah bayar, betul. Tadi Mai dah lalu beberapa kerajaan sebelum ni. Jadi apakah harapan Mai kepada kerajaan Madani ni yang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim? Okey, yang seperti tahun-tahun sebelum ni kita dapat dana DKD kan melalui Finas. Itu sangat membantu sebenarnya. Tapi isu-isu seperti projek tak siap, projek tak menjadi, semua tu mesti dipantau lah. Maksudnya tingkatkan jumlah pemberian. Kalau ada bajet dari pihak atasan, Kementerian Keuangan, lebihkan lagi dana. Tetapi beri pada orang yang sepatutnya dan pantau. Sebab banyak yang tak siap kan. Betul. So macam mana dari segi penguatkuasaan dan pemantauan tu, bukan isu kan bagi je. Isu bagi je, tapi maksudnya saya mencadangkan diberi lebih. Contoh masa pemulih masa COVID. Masa COVID tu kan ada dana ransangan, dana perangsang ekonomi banyak. So waktu tu memang kita ada kerja. Walaupun COVID tapi kita ada kerja. Macam-macam dana ada. Macam-macam dana ada. Dana penulis skrip pun ada. Yang tidak diterbitkan, diberi pada penulis skrip 15,000. Sebelum tu 30,000 dana development. So maksudnya bila dana tu diberi, at least kita ada ruang untuk bangkit balik. Sebab ramai yang down sekarang ni bila mereka tiba-tiba tak ada kerja. Betul. Sebab kita banyak pada dana Finas, banyak pada RTM. Tu yang tu tak ada kerja. Lepas tu macam TV Hijrah sebagai badan semi government yang menerima dana daripada kerajaan, boleh juga untuk hidupkan balik, minta balik dana untuk hidupkan balik slot-slot drama di TV Hijrah. Kan dulu teli dengan series ada. Lepas tu dulu at one time saya pernah jadi ahli jawatankuasa Script Bank di bawah Kementerian Komunikasi. Script Bank tu dia orang bagi dana duit untuk contoh 6,000 untuk teli. Tapi bila dia dapat teli tu, dia boleh jual dekat producer, dia boleh dapat 4,000 lagi. So ada kawan saya yang kawan saya ni, saya tak tahu dia kawan saya. Bila saya dah nilai-nilai baru saya tahu dia tu kawan saya. Lepas tu saya diminta untuk check lah skrip dia dan luluskan. Dia dapat 6,000 dana dan dijual dekat producer dia dapat lagi 4,000. Jadi inilah cara kerajaan membantu. Dia panggil Script Bank. Industri. So apa yang dibuat masa COVID boleh diimplement sekarang waktu endemik, sebab keadaan sekarang satu dunia sedang mengalami penguncupan. Ini fakta yang betul yang kita tak boleh elak. Dia tak boleh nafikan apa yang berlaku. Penguncupan ekonomi disebabkan oleh kemarau, disebabkan oleh musim yang tak menentu dan perang. Dan bila ada penguncupan ekonomi itu, jadi isu dia efek global dan juga Malaysia. Jadi pihak kerajaan kena buat banyak lagi program ransangan lah. Itu sebab COVID. Hari ini sebab kesan daripada situasi dunia yang tak menentu. Jadi kena pihak kerajaan kena fikirkan untuk buat balik program ransangan ekonomi. Right, so kita pun dah panjang bercerita daripada bagaimana dia Mai terlibat awal-awalnya, mula-mula
seronok-seronok, lepas tu berminat pergi berguru dengan Hafsah Hassan dan beberapa. Seorang lagi guru saya nak sebut. Along Kamaluddin. Along Kamaluddin, pengarah dan pelakon hebat ni. Punca dia adalah macam ni. Saya wartawan sambilan. Saya pergi hari bapa. Saya pergi rumah dia untuk interview dia sebagai bapa lah. Lepas tu saya interview muda. Sudah ada 3 orang. Seorang lagi saya tak ingat. Joe Wing kot saya interview. So dalam banyak-banyak tu Along je saya cakap kat Along, saya penulis skrip. Macam semangat ni kan. Semangat so Along kata, you penulis skrip ke? Dia pun nak mengarah, dia kata. So dia kata, okey tak apalah, hantarlah proposal dekat dia. So dia tolong jual. So saya dapat job banyak melalui Along. Dia dalam industri. Tapi punca dia adalah start saya pergi interview dia pasal hari bapa tu. Daripada situ terjalinnya satu working relationship di mana dia ambil proposal saya, dia pergi tolong jual sebab dia ada networking, saya tak ada networking. Betul. So maksudnya masuk dalam industri kita kena ada mentor kita. Betul. So sebelum saya nak conclude dan mengakhiri siaran podcast Masuk Angin Keluar Asap ni, ada apa kata-kata akhir daripada Mai? Walaupun tahun ni adalah tahun masuk angin keluar asap untuk saya, tapi saya tetap optimis yang keadaan akan berubah, terutama setelah RTM keluarkan 50 tajuk tu. Dan harap-harap ada sangkut lah, walaupun saya cakap dekat Datuk tadi kata saya tak nak mengharap, saya takut kecewa. Tapi manalah tahu ada. Tapi kalau tak ada pun saya next pitching ada tu? Next pitching ada lagi? Saya akan cuba next pitching, dan saya mengharapkan rakan-rakan yang senasib tidaklah berputus asa. Teruskan, dan generasi baru yang nak masuk dalam industri, kalau dah ada minat jangan sentap. Kena kental. Kena kalau macam contoh follow your heart. Kalau saya banyak follow my heart. So kalau follow your heart, you takkan silap lah. Itu sajalah kata-kata terakhir saya. Saya harap saya memberi inspirasi dan program ni bermanfaat lah. Sebenarnya kita berkongsi banyak pengalaman penulis skrip daripada Maizura Idris. Yang paling penting sekarang kalau nak berada dalam industri, jangan koyak. Kena kental, kena teruskan perjuangan. Walaupun kita masuk angin keluar asap, tetapi kita teruskan perjuangan ini. Kerana kita tidak boleh ubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang ubah nasib kita. So itu saja untuk siaran hari ini. Jangan lupa tonton podcast Masuk Angin Keluar Asap di YouTube dan juga di TikTok. Follow Masuk Angin Keluar Asap. Bye-bye.